Ini pasal Felda. Yang ini saya rasa Datuk Seri Najib memang gali kubur hidup-hidup. Saya cakap terus terang. Sebab masa dia buat FGV, ramai orang kampung, orang biasa tak faham bahawa FGV ini tidak melibatkan tanah peneroka. Felda buka tanah perancangan dan bagi 10 ekar kepada setiap peneroka ni kali terakhir 1990. Lepas itu Felda ambil tanah, Felda jadikan ladang, dia jadi Felda Plantations. Felda menguruskan ladang-ladang ini secara komersial. Bila Datuk Seri Najib, kemudian dia bagi kat yang siapa nama ni? Iso. Saya tak ingat nama dia, saya ingat tinggi dia macam ni. Iso sama juga. Bila dia bagi kat Iso nak buat FGV, dia ambil tanah-tanah ladang yang diuruskan secara komersial ini, bubuh dalam FGV, dia sebenarnya tidak lagi menyentuh tanah peneroka Felda. Sebab itu peneroka tak kisah sangat. Kalau orang duk gaul kepala, kenapa lah peneroka ni tak kisah apa. Saudara-saudari kena bayangkan kehidupan peneroka Felda. Saya bukan anak peneroka lah. Pak saudara saya peneroka. Saya boleh tanya. Dia bergantung harap kepada Felda. Tanah dia 10 hektar. Kait buah itu dijual kepada Felda. Nak jual kepada orang luar, tak ikut skim Felda, silap-silap hari kena hukum. Nanti orang kata ini melawan lah, gini-gini, payah. Nanti kena buang daripada tanah rancangan, geran tak dapat lagi. Jadi sebahagian besar, lebih 90%, dia kait buah, dia jual kepada Felda. Kemudian bila sudah sampai ke satu peringkat, dia punya pokok sudah tua, uncle. Pokok pun macam kita juga, tua matilah. Jadi sudah tua, kena tanam balik. Nak tanam balik, dia kena modal. Modal dia tak cukup, jadi dia kata, nah Felda, kau ambil lah, tolong tanam untuk aku. Sementara dia tanam tanah peneroka ni, Felda kata, aku akan bagi wang aku dulu untuk tanam. Sementara nak tunggu pokok itu berbuah dan dapat hasil, aku bayar kamu RM1,500 sebulan. Jadi sebenarnya, kebanyakan daripada peneroka Felda kita, hidup makan gaji pada kadar gaji minimum RM1,500 sebulan. Dia kena tunggu 1 tahun, 2 tahun. Bila dah pokok tu besar sikit, dah berbuah semua, kalaupun dia dapat durian runtuh hasil yang besar, dia kena tolak. Pendapatan bulanan dia tu kena tolak wang yang Felda kata Felda telah dahulukan sebagai pinjaman untuk menanam semula. Maksudnya apa dia? Ini sini tak ada Felda lah. Kalau langat, tapi tak ada lah. Ini payah sebab tu saya kena cerita supaya orang faham. Dan orang faham durjana dan celakanya apa yang Najib buat sekarang. Menyebabkan akhirnya peneroka Felda ni sebenarnya hidup dia bergantung harap kepada Felda. Disitulah dia dapat gaji bulanan RM1,500. Disitulah dia ambil makan minum daripada kedai di tanah rancangan. Disitulah juga lepas tanam semula umur 60 tahun peneroka Felda, dia dapat satu penyata kewangan hutang kamu pada umur 60 tahun RM120,000. Sebab itu kalau kita cerita pasal anak-anak yang keluar universiti hutang PTPTN 40,000, tak dapat kerja, kalau pergi jumpa peneroka Felda umur 60 tahun, lagi sedih cerita dia. Umur 60 tahun, baru habis tanam semula, pokok nak berbuah, dia ada hutang RM120,000. Tanah dia 10 hektar, dia tak boleh pindahkan nama kepada anak cucu sebab 10 hektar nak bagi kepada 10 orang satu hal, susah nak uruskan. Jadi dia terikat dengan Felda, sebab itu dia bergantung harap kepada Felda. Sebab itu UMNO selama ini, dia boleh pegang, Datuk Seri Najib rasa dia boleh pegang peneroka itu betul-betul. Cuma dia buat satu langkah besar yang sangat-sangat silap. Dia sentuh 1 MDB, memang berpeluh kita nak terang kepada rakyat. Dia tak kena rakyat biasa, lambat nak terang. Dia buat FGV, saham turun naik, lambat rakyat nak faham. Satu kita sebut, 10 dia kata kita fitnah, 10 dia seram dalam TV. Kali ini saudara-saudari, bila dia sentuh Felda, orang-orang Felda akan faham terus bahasa yang kita sebut, iaitu pakcik. Pakcik tahu tak?
Bila Felda tidak ada wang, maka Felda tak boleh tanam semula pokok-pokok pakcik. Maknanya lepas ini, tanah pakcik itu jadi tanah kering kontang gersang. Siapa nak tanam? Pada masa yang sama, pakcik juga masih hutang duit yang dulu tak bayar lagi. Pakcik nak jadi apa? Dulu umur 20 tahun, pakcik miskin, pakcik datang ke tanah peneroka. Pakcik tebang pokok, pakcik tuai, tanam 10-20 tahun. Bila pokok dah besar, Felda ambil sumber, Felda ambil hasil. Felda kata nak tanam balik. Tapi kekayaan yang dituai daripada pakcik-pakcik, dia dah pergi bagi kepada kawan baik dia. Maka dia tak boleh tanam balik. Yang ada apa dia? Tanah pakcik tinggal gersang, tinggal pokok-pokok mati. Percayalah cakap saya, Felda akan faham. Sebab itu saya nak beritahu cerita ini. 2015 dah ada ura-ura besar tentang FGV nak beli 37% saham dalam satu syarikat peladangan Indonesia, nama dia Eagle High. Ni Helang. Ini syarikat peladangan Helang Indonesia. Tuan punya kepada syarikat peladangan ini ialah seorang yang bernama Tan Sri Peter Sondah. Siapa bagi Tan Sri? Malaysia bagi Tan Sri kat kawan baik Najib ni. Mana datang kawan baik Najib ni daripada pulau yang sama, Sulawesi. Tapi dia bukan Bugis lah. Dia kalau Ang Sulim ialah Cina Jawa, dia Cina Bugis. Dia Cina tapi lahir di Sulawesi. Dia Indonesia yang ialah Indonesia ni walaupun Cina tapi dia macam Indonesia lah. Dia Cina Bugis. Baiklah dengan Najib ni. Kalau ikut rekod, Najib mula baik dengan dia tahun 2004 lebih kurang masa itu sebab Telekom Malaysia beli syarikat Peter Sondah dekat Indonesia. Siapa kawan dia yang jadi orang tengah? Kalau ikut laporan lagi ialah Omar Mustafa. Masa itu pegawai khas pada Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib masa itu Timbalan Perdana Menteri. Baik. Fast forward 5 tahun kemudian, Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri. Tahun 2015, FGV bercadang untuk beli 37% daripada saham Peter Sondah ini, tetapi dia nak bayar 3 kali ganda lebih mahal daripada harga pasaran. Bising pumpang, maka tak jadi diam. Tambah pula dengan masalah FGV. FGV ni saham paling hebat dalam dunia, masa lancar tinggi macam ini. Masa lepas 5 tahun, ketinggian dia makin turun, dia sama tinggi dengan Iso Samad sekarang. Jadi 2015 dengan harga macam itu, maka dia tak boleh belilah, wang tak ada. Siapa nak beli? Saya ingat bila dah habis, diam ni habislah cerita. Nak beli ladang kawan baik dia pada harga 3 kali ganda ni, habis cerita macam tu lah. Saya tak kacau lah Felda ni. Saya bukan orang Felda. Tiba-tiba 23 hari bulan Disember minggu lepas, saya baca dekat Bloomberg tu. Bloomberg keluar, bukan dia keluar bahawa Felda ke FGV nak beli. Dia keluar, Felda dah beli. Sudah tanda tangan perjanjian. Saya cek dengan Felda, tidak ada satu kenyataan pun. Iso, saya tak tahu pergi mana Iso. Saya cerita Iso ni ada cerita lawak. Saya ada kawan dah arwah sekarang. Dia orang Negeri. Dia ni memang baik dengan saya, budak Cambridge dulu. Dia suka jaga kucing. Rumah dia ada kucing banyak-banyak, dia 4-5 ekor. Seorang, seekor kucing dia tu, nama dia apa dia? Nama dia Iso Samad. Saya tanya dia, kenapa nama? Saya form 2 ke form 3? Saya tanya, kenapa nama dia Iso Samad? Dia kata dia orang Negeri, orang Minang. Orang Minang sangat benci dengan Iso. Mana kucing paling hodoh kat rumah tu, dia panggil Iso. Iso Samad pun tak keluar cerita sampai ke hari ni. Tak dengar berita ni. Saya duduk tiap-tiap malam ni duduk cerita pasal Iso Samad. Tak keluar. Jadi saya pun semak lah. Saya semak kebetulan. Ni ada kebetulan dia. Felda sebagai badan berkanun milik kerajaan, dia tidak tertakluk kepada akta syarikat, maka dia tidak terbitkan laporan tahunan dan penyata kewangan yang diauditnya kepada orang ramai. Tak sama macam FGV. FGV ialah syarikat yang disenaraikan. Jadi orang beli saham dia, tiap-tiap tahun dia kena tunjuk berapa untung, berapa rugi dia.
Felda ni tak ada. Cuba kita pergi cari dekat internet ke dekat mana, cuba cari laporan kewangan yang diaudit Felda. Tak jumpa lagi, tak jumpa. Satu saja yang saya akan cukup rindu kalau saya tak jadi ahli parlimen lah. Saya tak boleh bertanding lepas ni, jadi waibillah, simpan semua laporan. Ahli parlimen ini ada satu saja keistimewaan. Laporan badan-badan berkanun kerajaan macam Felda, 5 minit lagi Tun boleh tak? Oh, tidak. 5 minit lagi tak? Nah. Ahli parlimen, badan-badan berkanun kerajaan, dia tidak boleh lari daripada peraturan dan undang-undang bahawa setiap tahun dia kena bagi satu salinan laporan tahunan dan penyata kewangan yang diaudit kepada ahli parlimen. Ahli parlimen nak tidur ke, nak baca ke, bagi ke Ahmad Maslan, aku tak tahu dia buat apa lah. Nah. Dia bagi. Jadi bila keluar cerita macam ini, saya boleh pergi balik, semak balik. Dia tak bagi dalam buku ke apa. Dia bagi disk. Disk ni tebal macam ni. Habis parlimen dah usung disk ni, tapi bukan buka pun. Bila keluar cerita macam ini, saya cepat-cepat hari sebelum Christmas, 24 hari bulan 12. Saya ingat lagi, saya dalam perjalanan nak pergi ke Kota Baru, ada program dengan Dr. Usam. Saya sempat singgah di pejabat, nyaris saya nak tinggal kapal terbang sebab saya nak tengok laporan kewangan Felda. Saya tengok, saya memang nak mati saudara-saudara. Saya pun tak sangka begitu. Kalau Felda itu satu syarikat, Felda itu telah diisytihar mufliskan. Kalau Najib nak saman saya dalam mahkamah. Saya berani pertahankan dengan kedudukan kewangan Felda sekarang. Kalau Felda satu syarikat dan bukannya dibantu dan dijamin oleh kerajaan, Felda adalah satu syarikat yang bankrupt sekarang. Kalau saya auditor dan saya auditor 15 tahun, kalau saya tengok penyata kewangan tu, saya kata ini insolvent, a going concern. Saya tak boleh nak luluskan audit syarikat ini kecuali ada jaminan daripada pihak lain bahawa setiap satu hutangnya akan ditanggung oleh pihak lain. Nasib baik Felda bukan syarikat. Felda ini adalah badan kerajaan, maka badan kerajaan tak boleh jadi bankrupt kerana badan kerajaan setiap satu sen hutangnya akan dijamin oleh siapa? Oleh kita rakyat Malaysia. Kenapa saya kata Felda bankrupt? Tahun 2014 tu, pendapatan Felda 86 juta. 86 juta, tai gigi tu dah. Tai gigi. Pendapatan kumpulan Felda ni, Felda ni ada ratus-ratus anak syarikat. Campur semua ni. Pendapatan tahun 2014 hanyalah 400 juta lebih. Terlalu sedikit bagi sebuah syarikat perladangan yang tanah dia ribu-ribu hektar macam tu. Pendapatan 400 juta lebih kumpulan. Siapa nak teka berapa keuntungan dia tiap-tiap tahun? Keuntungan terbalik. Tahun 2014, Felda rugi bersih 1 bilion ringgit. 1,000 juta. Pernah ketua dulu, ada syarikat yang sepatutnya dia untung lah, dia jual kelapa sawit. Apa nak ruginya? Untung kelapa sawit ni dia tak rugi, dia untung banyak ke untung sikit je, tapi tak rugi. Sepatutnya untung kurang lah kalau harga turun, bukan rugi. Dia rugi bersih tahun 2014 1 bilion. Tahun 2013 sebelum itu dia rugi bersih 3 bilion. 2 bilion. Jadi 2 tahun berturut-turut dia dah rugi bersih 3 bilion. Kemudian saya tengok dia punya baki wang yang ada. Siapa yang pernah ingat Felda dulu-dulu tahu bahawa Felda ini cash rich. Bilion-bilion wang dia. Isteri saya kerja bank dulu, ingat macam mana tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ni Felda dulu letakkan deposit jangka masa pendek sederhana panjang ni ratus-ratus juta macam itu saja. Sekarang kumpulan Felda tunai dia 292 juta ringgit. 292 juta ringgit. Orang tak faham, dia tak faham lagi ni. Tapi saya nak cerita yang terakhir kepada peneroka Felda. Felda ni, fungsi dia dengan peneroka ada satu saja. Untuk tanam balik pokok bagi pihak peneroka. Bagi tahun 2014 dan 2013,
jumlah wang tunai yang diperlukan untuk tanam balik pokok-pokok bagi pihak peneroka yang ladang dia dah memang kena tanam pokok. 1 tahun Felda perlukan 2,500 juta. 2.5 bilion. Wang dia ada berapa? 292 juta. Aku tak tahu mana dia nak ambil duit. Dia tak boleh ambil duit dah. Dia 292 juta. Dia perlukan 2,500 juta untuk tanam pokok sahaja tiap-tiap tahun. Kalau dia tak tanam pokok itu, maka ladang-ladang peneroka akan jadi tanah kontang dan gersang. 1 minit lagi, maka nak tutupnya, rugi 1 bilion, wang tinggal sikit, belanja 2.5 bilion, hadiah paling hebat Najib, Rosmah dan Iso. Nasib baik aku tak ada kucing buruk, kata aku pakai nama Iso je. Hadiah paling baik Najib, Rosmah dan Iso kepada peneroka Felda yang menjamin kemenangan Najib dulu ialah apa dia? Hutang Felda. Sekarang dia tinggalkan 6,000 juta. 6 bilion, 2 bilion lebih adalah duit saya sebahagiannya daripada KWS. Maknanya 30 saat terakhir, masa kecederaan, maknanya dalam keadaan dia wang untuk dia tolong buat kerja amanah dia kepada peneroka pun dia tak ada. Dia nak bayar gaji pun sepatutnya dia garu kepala. Najib dengan Iso ada hati suruh Felda pergi beli syarikat peladangan di Indonesia pada harga 3 kali ganda 2.26 bilion. Mana Felda nak cekau duit saudara-saudara? Bila saya tanya mana Felda nak cekau duit, maka keluarlah kenyataan daripada tak siapa-siapa. Menteri tak berani jawab. Sebab saya pernah bagi amaran kepada Datuk Johari. Dia jawab, saya kata, Datuk Jo, kamu ni baru jadi menteri. Kamu jangan cuba-cuba sangat nak backup Najib sebab nanti kamu jadi Ahmad Maslan. Lepas tu dia tak jawab dah. Semua dia kata, tanya orang lain. Dia jawab, Felda jawab, dia kata, ya betul, jangan bimbang, kami akan ambil hutang baru 2.26 bilion. Siapa akan jamin hutang baru itu? Kitalah, saudara-saudari. Sebab itu tutup, betul-betul punya tutup. Kalau ada lagi orang yang ragu-ragu, bahawa kita kena tolak tepi, kamu UMNO ke? Kamu PKR ke? Bersatu ke? Amanah ke? Di APMCA gerakan, tolak tepi. Kita ada penyamun yang jaga wang kita. Tugas kita nombor 1, jatuhkan Najib dengan Rosmah. Sebab kalau kita, saya tak bising cerita politik. Saya hanya kamu sentuh wang, aku lawan. Sebab kalau kita tak tukar Datuk Seri Najib, sedang kita duk sibuk pumpang ke bawah ni, pumpang, sedar-sedar. 3 bilion dia bagi kat kawan dia. Pumpang, 2 bilion rugi. Pumpang. Harga minyak naik 20 sen, 30 sen. Lagi lama Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, mudarat itu terlalu besar untuk kita. Sebab itu tolak tepi. Kita mesti pastikan 1 lawan 1. Dan kalau ada siapa-siapa yang nak jadi pemain ketiga, boleh kita simpankan dia duduk luar padang awal-awal. Kerana kita mesti bersatu jatuhkan Datuk Seri Najib. Boleh? InsyaAllah esok saya pergi ke Balai Polis Dang Wangi. Kalau saya tak ada 3 hari itu, maksud saya bercuti kat dalam lah tu. Jadi insyaAllah, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Ingat, 1 Januari 2017, sama-sama kita meraihkan tahun harga barang naik bermula dengan harga minyak RM2.20. Terima kasih. Apa dia? Sese. Nandri Malakam. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Itu dia. Penuh semangat sekali lagi. Berikan tepukan sekali lagi khas untuk YB Rafizi Ramli kita. Baiklah. Dan inilah kemuncaknya pada malam ni tuan-tuan. Kita akan sama-sama dengarkan. Tapi sebelum tu, ingin sekali lagi kita sama-sama berikan tepukan kepada orang yang menjadi tulang belakang. Yang lain tidak bukan yang berbahagia, Tun Dr. Asmah